Zaman Nabi Isa ada jalan Herodes, ada jalan Isa. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada jalan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Selalu ada sampai sekarang ni, sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang mengatakan, macam mana dunia ni boleh macam ni? Macam inilah dunia dari dulu. Kenapa kita macam baru tahu dunia? Inilah dunia ni. Kita disuruh Allah Ta'ala memilih dua jalan. Maka kita tadi minta 17 kali sehari semalam. Subuh 2 kali, Zuhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Bagi kami jalan ini. Bagi kami jalan ini ya Allah. Jalan siapa ni? Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang sudah melalui ini 4. Minan nabiyyin, nabi-nabi, wa siddiqin, orang yang benar, wa syuhada, orang mati syahid, wa salihin, orang salih. Berapa lama pula kita berjuang memilih jalan ini? Kalau ikut Imam Syafi'i 54 tahun. Kalau ikut Imam Nawawi tak sampai 50 tahun. Kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. 63 tahun. Kalau saya ikut datuk saya 90 tahun. Tapi kalau ikut ayah saya cepat. Kita pun tak tahu. Entah bila masa kita pergi menghadap Allah SWT. Orang yang mati hari ini, tak tahu dia bahawa semalam tu hari terakhir last dia. Yang mati subuh ni, tak tahu dia bahawa malam ni lah last sekali dia tidur dengan anak bini dia. Begitulah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak ada yang tahu bila apa yang dia buat esok pagi. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dia pun tak tahu di bumi mana dia akan mati. Saya setiap bulan pergi 3 tempat. Pekan lepas Kalimantan, hari ini Semenanjung, balik dari sini Bangka Belitung. Setiap bulan nanti 3 tempat lagi. Saya dah bagi tahu orang rumah, kalau saya mati jauh, kuburkanlah di tempat itu. Kalau saya mati di Semenanjung ni, kuburkan sini. Tak usah jenazah bawa balik. Sebab apa? Sebab tiket jenazah lebih mahal. Udahlah hidup susahkan orang, mati pun lebih susah lagi. Di mana pun kita mati, dikirim baca doa, tahlil, semua sampai. Tak usah risau. Makanya kalau ada orang meninggal di tanah suci Makkah, Madinah, minta halau, minta bawa balik jenazah sebab anak bini nak ziarah dekat. Oh, betapa jahilnya. Jahil ni lah yang membuat kita susahkan fikiran. Di mana pun kita mati, semua doa sampai. Allahumma afillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Begitulah Allah mengajarkan kita. Habis masa. Meninggal dunia. Apa kata orang Melayu? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Mumbang kelapa muda yang busuk jatuh. Kelapa tua pun jatuh. Kalau kita tegak di bawah pokok kelapa, bukan cuma kelapa yang jatuh, mayang muda, mayang belum jadi kelapa pun jatuh juga ke bawah. Sampai akhirnya kita pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Aksiden, mangsa kemalangan, muda belia, student, meninggal dunia. Sebenarnya, kalau student tu duduk kat rumah, apakah dia akan meninggal juga? Atau kerana aksiden tu dia meninggal? Kalau orang dah putus tauhid dia, andai dia duduk di rumah pun dia meninggal juga. Itulah tauhid. Saya nak cuba arwah mak saya tanya. Mak, masa tu dia dah umur hampir 70. 2017 saya register PhD di Sudan. Dia duduk seorang di rumah. Saya ni nak register PhD ke Sudan. Mak kan dah hampir 70. Nanti bila saya pergi ke Sudan, entah, sekarang Sudan ni sedang perang. Bila saya mati atau mak meninggal dunia, macam mana? Kata saya. Saya nak tengok macam mana fikiran dia. Kata dia, pergilah kau ke Sudan. Di rumah ni pun kau mati juga. Pergilah kau ke Sudan. Aku di rumah ni ramai dengan anak cucu,
dengan kau, atau aku seorang pun aku akan mati juga. Dalam hati saya, oh dah putus tauhid mas. Akhirnya saya pergi. Saya balik. Saya tetap jumpa dengan dia. Makanya kalau ada orang, janganlah kau pergi ke Kaherah, janganlah belajar jauh-jauh, nanti kalau kau mati macam mana? Bukan kita nak katakan orang tua ni tak berilmu, tapi berawal daripada pengetahuan, tahu. Selepas tahu, yakin. Selepas yakin, baru nampak dalam amal. Kalau orang tua tauhidnya putus, anak-anak kita semua boleh senang. Kalau pemimpin tauhidnya putus, begitu juga dengan kita. Saya bukanlah mengatakan bahawa saya ni dah putus betul tauhid saya kepada Allah. Masih lagi dalam usaha kita. Saya beritahu pada orang rumah, kepada anak, bahawa saya akan pergi, bila-bila masa pun kita boleh mati, di rumah pun kita boleh mati, sedang makan pun boleh mati, sedang batuk pun boleh mati, sampai masanya. Bila kita tanya pada doktor, macam kenapa kita boleh hidup? Kita boleh hidup kerana kita bernafas. Nafas tu cuma dua. Tarik sekali, hembus sekali. Tarik sekali, hembus sekali. Okey, macam mana kita boleh bernafas? Kerana darah kita mengalir. Darah ni mengalir semua. Kenapa darah boleh mengalir? Kerana jantung berdegup. Jantung berdegup. Kenapa jantung berdegup? Di situ dia dah tak boleh jawab lagi. Kenapa jantung berdegup? Dia pun tak tahu. Bila jantung ni berhenti, darah berhenti, nafas berhenti, mati. Lepas itu kita pun roh keluar. Jasad pun tinggal. Lalu kemudian roh pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kita pun akan menunggu pula di alam barzah. Masa di alam barzah inilah mengalir doa anak Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalir pula lah sedekah kita ke masjid, bina tahfiz Quran, mengalirlah kepada makam, ke kubur-kubur kita semua, menunggu sampai masa hari kiamat ditiupkan sangkakala. Selepas itu idza sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, semua planet ni bertembung, wa idzal biharu fujirat, semua air laut diletupkan, wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit balik. Manakala bangkit itu kita tegak pula dulu menunggu entah berapa ribu juta tahun sampai pada akhirnya mahkamah ditegakkan, lalu kita pun dihadapkan. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan fikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua disoal, semua ditanya. Mata, tangan, kaki, masa itu kita tak boleh menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Masa itulah kaki kita bersaksi, dia pernah berjalan ke masjid, ke surau, mengaji, belajar, letih, lelah. Masa itulah kita boleh menengok semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, semua akan ditengok di hadapan manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selepas itu kita pun dibawa, ditimbang pula amal. Fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat tinggalan amalnya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, dialah hidupnya yang diridai Allah SWT. Selepas itu kita pun pula meniti titian siratal mustaqim, selamat daripada neraka. Selepas itu barulah kita diperintahkan untuk masuk ke dalam syurga. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu maka ulama-ulama mengajarkan kita membaca itu 3 kali. Sebenarnya dibaca 3 kali itu kita sambil berdoa. Salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Selepas itu barulah kita masuk yang di dalamnya kenikmatan. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya lagi, tak ada susah, tak ada sedih, tak ada sakit. A'dadtu li'ibadiyas salihin, kata Allah Ta'ala, aku sudah siapkan untuk kamu semua mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati fikiran manusia. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan jannatin, taman-taman, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai,
itu sebenarnya maklumat hanya 0.1.2 kecil saja tentang surga yang begitu besar. Sebenarnya nikmat yang besar itu Allah rahsiakan. Allah ingin jadikan dia sebagai surprise. Manakala orang-orang beriman menengok itu semua, maka dia akan berkata, hadza min fadli rabbi. Ini semuanya bukanlah kerana amal saya, bukan kerana sembahyang saya, bukan kerana baca Quran saya, bukan kerana sedekah saya, bukan kerana zikir saya. Ini kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup kerana rahmat Allah, kita boleh beramal kerana rahmat Allah, kita duduk bersama ni pun kerana rahmat Allah, dan kita mati husnul khatimah pun insya-Allah kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Datuk kita dah pergi, ayah kita pun dah pergi, sekarang tinggal masa kita. Kita pun ibarat padi dah menguning, tak lama lagi akan dipetik. Selepas itu kita padi bila dah menguning dipetik, hancur hilang. Tumbuh lagi yang hijau padi yang baru. Selepas itu masa anak kita, masa cucu kita, selepas itu 100 tahun kita pun dah dilupakan orang. Tak tahu lagi tak siapa-siapa kita. Rumah kita menjadi milik orang lain, harta benda kita dijual, anak cucu menantu hilang, dan kita pun bukan siapa-siapa, tak diingat, tak dikenang lagi. Kalau kita raja, kalau kita orang kaya, kalau kita alim ulama besar, orang masih ingat lagi. Orang masih ingat dengan Tok Kenali, orang masih ingat dengan Syekh Daud Fatani, ulama besar. Manakala dia meninggal dunia, semua tempat-tempat belanja di Makkah tutup sebab mengenang dia. Dikuburkan di Taif, di samping makam Abdullah bin Abbas. Bila kita sampai ke Taif, ada pintu besar, bab Abdullah bin Abbas, di samping tu ada masjid. Di masjid itulah makam Syekh Daud Fatani, ulama Melayu besar, mursyid tarekat Syattariyah. Dia dikenang orang. Tapi kita yang bukan siapa-siapa, lepas tu kita pun hilang. Anak kita mungkin ingat kita, cucu kita dah lupa pula dengan kita. Lepas itu, kita pun menjadi sesuatu yang ibarat debu diletak di tapak tangan, dihembus angin. Haba'an mansurah, hilang. Kalau pernah sembahyang tengah malam, kalau pernah bersedekah, kalau pernah berzikir, kalau pernah buat baik, itu sajalah lagi bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya tinggal. Itulah tazkirah subuh ni untuk mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan ada baki umur dibagi Allah Ta'ala. Saya tak tahu entah berapa bulan, entah berapa tahun. Tuan-tuan pun juga tak tahu entah berapa lama. Selepas itu kita pun akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan tempat kita. Tempat kita di sana. Makanya disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tazkirah kajian subuh kita. Mudah-mudahan boleh mengingatkan saya yang menyampaikan dan mengingatkan kita semua dan saudara-saudara kita yang tak ikut kita subuh ni tapi dia menonton program ini, mudah-mudahan juga mendapatkan pelajaran yang baik insya-Allah. Terima kasih ala haziniyah untuk niat yang baik-baik ini supaya kita istiqamah, supaya kita dalam kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di bawah Ustaz, foto kita dari sini. Datuk dari sebelah Ustaz. Ya, semua kita menghadap sini. Menghadap ke sini. Allahu Akbar. Datang.